maklumkan, saya terlintas benda lagu ni. Seterusnya tentang perkara-perkara yang membantu untuk memastikan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan sekalian, ikhlas dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Hari ni surah pelan sikit kan. Yalah, kita kena lembut ni, dakwah salam ni kena lembut sikit. Pertama sekali, kita kena ikhlas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kepada kamu beribadat, menyembahku kecuali dengan hati yang ikhlas, tulus. Jadi doa mesti ikhlas. Innamal a'malu bin niat. Itu nombor satu. Kedua, dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan amalan kita ini diterima, doa kita diterima, berdoa dengan cara berdoanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa ni, tadi kita bagi beberapa adab. Yang biasa, yang doa berbentuk permohonan di luar daripada salat. Ada ketika mana Nabi berdoa ketika dalam khutbah, Nabi tak angkat tangan pun. Bukan semua doa Nabi angkat tangan. Begitu juga doa dalam sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam sujud. Begitu juga doa sebelum daripada bagi salam. Begitu juga doa masuk bilik yak. Begitu juga doa masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid. Nampak? Ada ketika mana Nabi angkat tangan, ada ketika Nabi yang tak angkat tangan. Adakah Nabi berdiri sebelum masuk jamban? Minta maaf, masuk bilik yak. Tidak sebut minta maaf. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada Nabi duduk depan tandas. Sedangkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mana ada lagi toilet. Toilet tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi tak ada toilet, tuan-tuan dan puan sekalian. Zaman Nabi hanya ada tempat dia macam satu kawasan lapang yang mungkin dilindungi. Sebab tu Nabi SAW sendiri pernah buang air kecil di kawasan tempat pembuangan sampah. Dan Nabi kencing berdiri. Boleh tak boleh kencing berdiri? Boleh. Kencing berdiri kadang-kadang iyalah, ada orang yang mengaji dia kata tak bagus. Dia bukan soal bagus tak bagus. Yang penting benda tu harus dilakukan. Terlindung daripada orang, jauh daripada penglihatan orang tu satu. Kemudian yang kedua, kencing berdiri kena pastikan kencing itu dicuci dengan baik. Kemudian yang ketiga, kena pastikan tempat yang kena air kencing itu dia tak merecik, kena kepada pakaian kita. Jadi ini antara keharusan yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Apa yang saya nak cerita ni pasal doa. Jadi ada doa yang Nabi khususkan pada tempat tertentu, ada doa yang Nabi biar ianya umum. Ada doa masa bila pun doa lah. Tak ada penetapan. Jadi jangan kita pandai-pandai tetapkan sesuatu yang Nabi tak tetapkan, sebab dia akan jadi payah. Dia akan jadi menyusahkan manusia. Seperti doa-doa pada hari ini, dia buat doa sakit hidung, doa sakit mulut, sakit jantung, sakit ulu hati, sakit pankreas, sakit ginjal, sakit ini. Beratus jenis sakit, semua ada doa dia daripada Quran. Baca ayat ni. Hang sakit ni, baca ayat ni. Sakit ni, resedung, baca ayat ni. Sakit ni, baca. Tuan-tuan, menyusah betul tidak? Menyusahkan orang. Satu, menyusahkan orang. Kedua, menyebabkan orang tinggalkan membaca Al-Quranul Karim. Depa pula kata, setidak-tidaknya orang baca Al-Quran, walaupun sikit ayat. Kita tak pi kot tu. Kita pi, mereka cuba keluarkan benda ni daripada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran tu kita kena baca keseluruhan. Bila kita ambil ayat-ayat tu, geng-geng yang memang malas dah baca Quran, tidak beramai ayat tu. Tu kalau geng-geng duk belajar silat dulu-dulu ni. Ayat surah Yasin tu cukup. Wa ja'alna min baini aydihim wa min khalfihim. Saddan. Wa min khalfihim saddan. Fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Lempak ni orang tak nampak. Kahut.
Kalau nak baca ayat tu dia baca. Cuba baca daripada awal ayat Yasin. Kakak tak ingat, tak tahu apa pun. Teka-teka ayat tu. Asyik-asyik sat lagi nak masuk dalam api. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman. Hang baca tu ala Ibrahim bukan ala hang. Ala Ibrahim tu kita berada. Ya, pasal apa yang nak pergi duk baca? Minta api bagi ni. Ambil ayat tu saja baca. Yang tak baca. Yang perintah api itu siapa dia? Yang perintah api. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Siapa dia perintah tu? Allah perintah. Salam. Pandai-pandai dia pergi buat dia perintah api pula. La haula wala quwwata illa billah. Jadi benda ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menjadikan manusia itu jumud dalam berdoa kepada Allah. Sedangkan doa ni kita boleh doa dengan apa juga bahasa, sama ada yang terbaik kita dahulukan antara ada-ada dalam berdoa, dahulukan Al-Quran dan Sunnah, itu yang terbaik. Kemudian kita kena tahu juga bahawasanya harus kita berdoa dengan apa juga bahasa. Kita cakap bahasa Melayu ke, bahasa Jawa ke, Jerman ke, ikut suka bahasa apa yang kita nak gunakan. Kemudian tak semestinya bacaan-bacaan doa kita itu ada terjemahan ke semuanya. Ada benda-benda hak tak ada. Contoh khususnya nak kuih cucuk badak, nak cari mana dalam bahasa Arab cucuk badak? Kut teringin cekodok ke apa kan, nak cari mana kut teringin, sungguh-sungguh teringin ni. Jadi benda-benda tu kita nak doa, nak cari bahasa Arab dulu ustaz, cucuk badak ni jenuh ustaz. Nak cari cucuk badak tu apa, nak cari perkataan badak tu, nak cari perkataan cucuk pula. Nak gabungkan jadi tak clear. Jadi lebih baik benda apa-apa yang kita terlintas, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah, nescaya aku akan makbulkan untukmu. Sebab itu Syekh Masyhur Hasan Salman di antara ahli ilmu yang mengharuskan kita berdoa dalam bahasa Melayu, walaupun bukan bahasa Melayu saja, lain daripada bahasa Arab maksudnya, walaupun dalam solat. Sebab permintaan manusia berbeza-beza, permohonan manusia berbeza-beza, kehendak manusia berbeza-beza, cita rasa manusia berbeza-beza, cita-cita manusia berbeza-beza. Maka kalau kita kira terikat dengan doa yang sama, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala ni seolah-olah tak bersifat dengan sifat-sifat rahmah, pengampun, pengasih, penyayang. Pasal apa Allah disifatkan dengan sifat-sifat tersebut? Kerana untuk mengisi, untuk mengampuni kekurangan-kekurangan manusia, kehendak-kehendak manusia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat rahmat, bersifat dengan sifat pengampun, bersifat dengan sifat kasih, sayang dan sebagainya. Sifat-sifat maha sempurna untuk nak dengar permohonan-permohonan hamba-hamba dia dan memakbulkan permohonan-permohonan hamba-hamba dia. Jadi jangan kita jumudkan. Jadi kalau kita nak berdoa, orang kata baca doa ni, lihat. Kalau ada di sana sandaran daripada Al-Quran dan ada di sana sandaran daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, praktikkanlah. Dengan syarat hadis dan ayat tersebut khusus untuk penyakit itu disebut. Tapi kalau tak ada pengkhususan, jangan pandai-pandai kita khususkan. Yang ini kita kena ambil, jadikan sebagai satu prinsip dalam kita nak berdoa, memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak boleh tukar doa-doa yang telah Nabi khususkan. Selalu saya bagi contoh, doa masuk jamban, walaupun makna dia baik, kita tak boleh jadikan dia doa makan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Makan nasi. Tak boleh. Sebab dia telah Nabi SAW tetapkan dia doa masuk jamban, masuk liyak, masuk tandas. Ghufranak, keluar daripada tandas, walaupun makna dia baik. Kami mengharapkan, mendambakan pengampunanmu ya Allah. Kita tak boleh jadikan doa selepas selesai kita makan, sebab telah ditetapkan tempatnya. Jadi doa yang telah ditetapkan tempatnya, kekalkanlah ia pada tempatnya. Doa yang umum Nabi tak tetapkan bila-bila masa dan tempatnya, maka kekalkanlah ia umum. Itu merupakan adab-adab penting dalam kita berdoa. Terlari topik tadi, kita duk bahas pasal perkara-perkara yang boleh membantu untuk agar doa kita diterima. Tadi ikhlas, yang kedua sunnah. Jadi antara ikut sunnah tadi macam tadilah. Yang mana yang Nabi khususkan, kita khususkan. Yang mana Nabi umumkan, kita umumkan. Yang mana Nabi letakkan hitungan, bilangan, kita letakkan bilangan. Yang mana Nabi SAW tak letakkan bilangan, maka tak payah pandai-pandai dok pergi letakkan bilangan. Yang kita penyakit lah ni, yang pergi ubat tasbih sampai 1000.
Ada orang buat tasbih sampai 1000, sampai cucu dia terikat terbelit dengan tasbih tu. Cucu dia duk masuk musim terbelit terikat dengan tasbih. Bahayanya dia buat main. Jadi tasbih dia panjang sangat ni. Pasal apa? Pasal dia nak bilang tu, dia tulis hari ni 5,000. Tak tepi tak tengok. Lepas tu bulan campur bulan, dia campur pahala dia sendiri. Main duk kali-kali. Ini masalah bila mengaji akaun terlebih. Jangan berasa hati orang mengaji akaun. Jadi dia cuba nak kalkulate benda ni. Nabi bagi perhitungan mudah. Maksimum jumlah perhitungan zikir yang Nabi bagi maksimum 100 ya. Maksimum. Astaghfirullah 100. Tu paling banyak sekali. Yang lain-lain subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 tu maksimum. Yang lain mudah, yang lain kita fikir. Ustaz kita nak kira, tak payah. Ada baru ni bila kita bahagikan isu tasbih, dia kata kira tak apalah. Tasbih kita tak guna tasbih. Okey, dia kata kita pakai ni. Picit tu. Dia kata picit tu kan kita guna jari juga. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita kira. Jadi saya kata dekat dia, yang tu biar Air Asia dah lah guna, dia kira seat dia dalam kapal terbang. Dia kira tu. Kita ni tak payah pakai tu. Nabi hebat pakai jari. Nabi hebat pakai jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Al-anamil, dia panggil al-anamil. Al-anamil ni hujung jari, bukan ruas jari. Tolong faham nah. Dia tengok ramai lagi yang duk berzikir pakai ruas jari. Ruas jari ni dia panggil al-barajim. Al-barajim ni, sunnah pada al-barajim ni adalah kita gosok dan cuci ketika mana kita berwuduk ke, kita mandi ke, sunnah kita cuci kita punya ruas-ruas ni. Adapun ketika mana kita berzikir, kira dengan hujung jari. Lagu mana kita nak kira tangan, kita tangan kanan lah. Nak mula jari, ibu jari ke, jari telunjuk ke, jari mana ke, itu terpulang kepada keselesaan kita kerana tidak ada pengkhususan tentang hal tersebut. Kata Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah. Jadi zikir dengan jari, hujung jari. Ini cara berzikir sunnah yang Nabi sebut di dalam hadis, fa innahunna mas'ulat mustantaqat. Yang ni semua ni akan ditanya, dan yang ni kesemua ni yang akan bercakap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memaklumkan kepada Allah apa yang kita buat. Tu ketika mana Nabi tegur seorang perempuan dia guna biji tasbih. Dulu bukan pakai biji tasbih. Dulu tak pakai biji tasbih, dulu pakai batu. Tak apalah dia nak kata batu macam biji tasbih, tapi ia tidak dirantaikan. Dulu bukan tak ada rantai, dulu dah ada dah qiladah. Rantai dah ada zaman Nabi. Tapi depa tak rantaikan batu-batu tu. Yang rantaikan batu-batu tu Tok Sami. Buddha. Tu Sami ni. Depa tu yang rantaikan tasbih-tasbih tu. Kemudian kita pergi ikut rantai tasbih tu dengan alasan kita nak memudahkan, takut-takut sekali lagi terlupa bilangan dan perhitungan. Tapi iyalah, bila kita bercakap tajuk-tajuk yang lagu ni, ramai orang terasa. Pasal apa? Pasal pi Mekah tak ada nak beli apa, beli tasbih, sedekah kat orang. Jadi carilah benda-benda lain yang bermanfaat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada walaupun kita tak nafikan ada sebahagian ulama dia tak hukum bid'ah secara mutlak tasbih ni. Mungkin mereka melihat dari sudut bahawasanya tasbih tu ada asalnya, iaitu sahabat Nabi yang baling batu satu. Mereka tak lihat dari sudut persamaan dengan Buddha, dilihat dari sudut ada asalnya.